Malam ni Sipu akan ajukan 10 soalan. 10 soalan kepada Datuk Adnan untuk dia jawab. Ada yang personal. Ada yang personal tapi kebanyakannya ialah dalam berbentuk bisnes kita lah. Tujuannya untuk kita faham, untuk kita faham dan kita mengenali pengasas kita itu, kan. Kalau kita nak bertahan lama, kan, ya sudah kata tenaga ataupun energi yang paling besar ialah perasaan cinta tu. Cinta is the greatest energy. Kan, cinta, dan nak cinta kita kena kenal, kan. Nak kenal, jadi kita nak kenal pengasas syarikat kita ini. Jadi antaranya malam ni lah, itu tujuan kenapa Sifu buat topik malam ni berbentuk begitu, supaya kita kenal siapa pengasas Smart CV. Tapi Sifu malam ni berbeza sikit, kita nak kenal melalui soalan-soalan. Jadi ada 10 soalan yang Sifu dah sediakan, tetapi tuan-tuan boleh tambah. Tuan-tuan boleh tambah lagi dengan soalan-soalan tuan-tuan tu. Sifu tahu ada beberapa orang yang ada soalan yang belum Sifu senaraikan, kan. Itu boleh saja. Di ujung sesi lah. Di ujung sesi Sifu akan beritahu, okey, siapa ada soalan lagi, sila nyatakan soalan yang berbeza lah, tuan-tuan. Soalan yang berbeza lah, kan. Begitulah, okey. Jadi insyaAllah 90 minit. 90 minit bermakna sampai jam 11 insyaAllah lah. Okay. Mudah-mudahan daripada sesi ini kita mendapat ilmu, bertambah lagi ilmu kita untuk kita kenal founder kita, dan juga untuk kita kenal syarikat. Okay. Untuk kita kenal syarikat. Ada dua. Okay. Kita nak kenal dua ni. Kan. Founder kita, syarikat kita, dan program kita. 3 lah. Kan. Macam itulah. Okey, ya. Datuk pun dah masuk. Kita dah berapa orang? 23 and ajak lagi kawan-kawan. Bukan senang ni tuan-tuan, kita nak bersama dengan Datuk Adnan ni, kan. Dan ini dirakam. Sifu punya Zoom meeting selalu dirakam. Jadi ini juga boleh jadi bahan marketing kita. Okay. Antara bahan marketing yang penting ialah apa yang dinyatakan dalam Zoom meeting inilah, kan. Kita nak kenal founder, nak kenal syarikat kita dan program kita tu, kan. Okay, sebab di luar sana, tuan-tuan, di luar sana manusia ini ada berbagai jenis. Okay, manusia ada berbagai jenis, tuan-tuan. Kan. Jadi biasanya ada orang yang akan membuat fitnah-fitnah, kan. Di luar sana akan ada orang yang membuat fitnah, terutama pesaing-pesaing kita itu yang tak senang dengan syarikat kita atau program kita ini. Mereka akan memberikan fitnah-fitnah, kan. Tak kisahlah sama ada dengan CEO kita ke, syarikat kita ke, program kita ke. Okay. Jadi kalau kita tidak tahu menjawab, kan, fitnah-fitnah itu atau membalas fitnah-fitnah itu, bermakna itu akan menjadi satu penghalang kepada kemajuan kita, kemajuan network kita. Boleh jadi dia akan merosakkan kita punya network yang kita bina tu, kan. Jadi salah satu sebab kenapa saya buat benda ni, supaya tuan-tuan sendiri boleh bertanya dengan Datuk, kan, dan Datuk akan menjawab apa-apa soalan, ya, yang tuan-tuan nak tanyalah, kan. Mudah-mudahan daripada hasil sesi ini kita akan bertambah sayang, kan, bertambah cinta, bertambah sayang kepada pengasas kita, kepada syarikat kita, dan kepada program kita ini, insyaAllah, kan. Jadi tanpa membuang masa, Sifu akan tunjukkan kepada tuan-tuan satu-satulah soalan yang Sifu akan ajukan, dan Datuk akan menjawab soalan itulah.
satu per satu. Okey, alright. Okey, Sibu tunjuk Sibu punya slide. Ini ada soalan di sini. Ada soalan di sini. Sibu tunjuk. Jadi Sibu akan cek suarakan dulu. Nanti Datuk akan balaslah. Datuk akan jawablah. Okey, pertama tu ini personal. Ini soalan yang personal. Okey, nyatakan biodata Datuk Adnan seperti umur, daerah kelahiran, pendidikan dan pengalaman pekerjaan ataupun keluarga mungkin. Bolehlah biodata. Silakan Datuk. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasih pada yang hadir pada malam ini. Dan ini pertama kalilah, julung kalilah kita Sifu bawakan satu sesi macam ni, soalan soalan pribadi ke macam-macam soalan akan keluarkan. Tapi tak apa, kita sama-sama menjawablah soalan tu dengan ni apa yang saya ada. Okey, pertama tadi soalan yang saya kata sedikitlah biodata saya kan. Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok saya ni masih muda kan. Itulah umur saya. Umur saya lahir tahun 1969. Itu sebab tuan-tuan tengok produk saya ada kopi 69. Itulah berpunca daripada lahir saya 69. Dan office saya pun nombor 69. Alhamdulillah projek saya kebanyakan dia boleh pelbagai. Boleh turun naik macam-macam lah. Dia boleh, itu 69. Kalau Sifu kata, benda ni dia tak mati. Dia boleh pusing-pusing. Itulah program Smart CV, kalau tuan tengok, dia tak mati. InsyaAllah sampai bila-bila ada atas ilham 69 tu yang kita bawa lah. Dan juga saya berasal daripada Tampin Negeri Sembilan. Saya orang Tampin Negeri Sembilan, orang Negeri. Aku nak cakap Negeri dan saya boleh, tapi cakap lain tak boleh. Dan saya bersekolah di sekolah Tampin lah sampai Form 5. Lepas tu saya sambung belajar ke dipanggil BTEC lah, British Technology Education Council di UK. Sekarang ni dipanggil British Malaysian Institute lah, dia kalau di Malaysia hari ni. Dan juga kerja saya belajar dalam bidang engineering, electrical electronic engineering. Saya bukan IT pure, tetapi saya bahagian engineering. Saya sebagai engineer jurutera, dan saya pernah bekerja di banyak sebelum tu sebagai marketing ni biasalah. Saya pernah menjadi salesman person juga, sales person, jual Electrolux. Pada lepas SPM saya jual produk Electrolux vacuum cleaner. Alhamdulillah, itulah experience pertama saya bekerja sebagai sales person, jual produk-produk Electrolux. Lepas tu saya sambungkan belajar. Lepas tu saya bekerja banyaklah di kilang-kilang sebagai training lah. Di Sony, Sapura. Lepas tu saya saya bekerja dengan Sapura sebagai engineer yang buat sistem KLI lah. Tuan-tuan tahu sistem KLI pertama tu saya seorang engineer. Lepas tu saya naikkan jadi chief engineer untuk buatkan sistem KLI. Kerana masa tu KLI masih baru, saya bersama dengan expatriate luar negara buatkan sistem untuk KLI lah. Lepas tu saya dilamar oleh Malaysia Airport Berhad sebagai itulah engineer sana, sebagai orang yang buat dan juga orang yang mentadbir sistem lah, kan. Selama daripada 1996 saya bekerja sampailah 2003 di KLIA, dan saya berhenti untuk bekerja di luar lah selepas itu. Okey itu. Lepas itu saya terlibat dengan dunia bisnes biasa sebagai kontraktor, macam-macam lah. Background engineer ni selalunya bisnes kontraktor lah kan, buat sistem. Tetapi jiwa saya ni tak ada jiwa kontraktor. Tak ada jiwa kontraktor dengan budaya kontraktor tu tak jiwa saya lah. Tak sesuai lah. Jadi saya mencari platform lain lah. Untuk itu saya terlibat dengan dunia networking. Dunia networking ni ke arah public kan. Saya tak terlibat dengan korporat tapi lebih kepada public. Itulah saya bermula dengan projek telefon IDD, call IDD.
dengan modal hanya RM50 semasa itu, alhamdulillah saya berjaya dapat pendapatan RM50,000 sebulan. Dari situ saya dapat satu keyakinan, warna modal kecil ni tak semestinya kita tak boleh pandang enteng lah. Modal kecil ni nampak kecil tapi boleh hasilkan hebat. Alhamdulillah saya dah dapat di situ. Dan di situ juga saya ada mereka sistem sedikit untuk company yang saya bersama tu. Company itu dalam bentuk marketplace juga, tetapi masih awal masa itu, tak seperti sekarang. Ada bentuk iklanan saja. Alhamdulillah dengan platform itu berkembang ke satu dunia dengan company itu, dan saya mendapat pendapatan yang luar biasa di sana lah. Di atas pengalaman saya sebagai networking dan juga engineering, saya nampak bisnes hari ini itulah dia punya macam-macam lah. Dikatakan cacat merbak ada, macam-macam pun ada. Tapi saya dapat ilham lah kerana kawan-kawan yang bersama dengan saya itu kebanyakan dia orang-orang networking yang bertaraf otai tetapi masih ke sana ke sini. Dia join macam-macam program tapi tak berapa berjaya lah. Yang berjaya hanya golongan leader-leader sahajalah. Saya nampak di situ ada masalah kerana kalau berterusan dunia budaya ni, orang-orang yang biasa ni takkan berjaya kerana di kebanyakan kita ni termakan dengan umpan company hebat, termakan umpan produk hebat berjaya, termakan umpan dengan company-company baru, termakan umpan dengan plan-plan networking yang hebat. Jadi kita boleh berhijrah ke sana ke sini, akhirnya kita tak dapat apa-apa, kosong aja lah. Akhirnya kita biasa lah. Walaupun kita pengalaman banyak, kan macam-macam company kita join, tetapi pendapatan kita masih tak banyak. Di situ saya dapat ilham, di mana harus saya buatkan satu sistem. Bila kita bermulanya dunia bisnes, pertama di sana, akhirnya pun di sana juga. Di mana kita akan bagi peluang kepada kita, apa yang kita minat ada di sana. Contoh kita berminat dengan satu produk, kita ada di sana. Kalau kita berminat dengan sistem, ada di sana. Kita berminat dengan sesuatu platform, ada di sana. Dan juga asasnya, benda basicnya mesti ada, iaitu keperluan harian. Keperluan harian yang kita buat tu pun ada. Di situlah saya dapat ilham untuk mencipta satu sistem, satu platform di mana semuanya ada, dan juga amat menggalakkan kawan-kawan kita yang ada bisnes, yang ada produk bersama dengan kita, dan kita galakkan kita punya community yang ada dalam itu berbelanja sesama kita, shopping sesama kita, bantu antara satu sama lain. Hari ini kalau dunia networking tu kita hanya buat bisnes produk orang lain, produk daripada luar negara. Kita hanya bantu syarikat luar negara untuk maju, dan akhirnya kita tak maju. Syarikat tu yang maju, dan juga kita kita merugikan negara kerana kitanya akan keluar dari negara hasilnya. Lepas tu pula kami itu tutup, kita pun masalah, kan, macam-macam. Jadi di sini saya nampak kita banyakkan produk kawan-kawan kita yang bersama dengan kita, dan kita bantu kawan-kawan kita ini dengan platform ini. Sudah sedia ada dengan platform yang ada plan seperti mana yang kita lihat yang ada Smart CV ini. Kalau kita berminat dengan dunia networking, di sini pun ada networking tanpa sempadan. Di situlah saya dapat yakin sangat platform kita ni luar biasa, akan datang jadi hebat. Nah, itulah Sifu permulaan untuk diri saya. Okey. Ya. Okey, cuba tunjuk lagi soalan dan seterusnya. Okey, sudah dijawab sikit-sikit lah. Yang soalan kedua ni, kenapa Datuk wujudkan syarikat Smart CV to You? Apa kebaikannya pada masyarakat? Rasanya dah dijawab tadi. Tapi mungkin boleh ditambah-tambah sikit nanti. Sibu teruskan dengan soalan ketiga. Boleh Datuk jelaskan perjalanan syarikat dari bermulanya pada tahun 2017 sehingga ke hari ini? Apa transformasi yang berlaku pada syarikat dan juga program dari awal sampai ke hari ini? Apa perbezaannya ataupun apa pertambahan-pertambahan yang berlaku daripada syarikat dan juga program kita lah. Okey, silakan Datuk. Boleh sekali dengan yang soalan kedua, nak tambah boleh juga. Soalan nombor 2.
Okey, okey. Yang nombor dua tadi tambah sikit lah. Kenapa kita wujudkan Smart CV ya? Seperti itu Hmm. soalan dia. Hmm. Okey, sedia maklum tadi saya dah cerita sikit. Jadi kita dekat sana, kebanyakan kita punya apa komuniti di luar sana mencari peluang, mencari tempat yang boleh sukses lah, kan? Ya. Dan kita terpedaya dengan macam-macam program yang ada di luar sana lah, kan? Kerana apa? Kerana kita nak mendapat kejayaan lah. Tapi Smart CV ini tujuannya supaya kita menjadi seorang yang bijak. Menjadi bijak apa? Kita nakkan semua orang faham. Kalau kita nak kekalkan sesuatu bisnes tu maintain long term dan berjaya, dia mesti berpaksikan benda yang ada repeat sale, yang ada pulangan yang tak ada henti. Dia takkan berhenti-henti sampai bila-bila. Itulah saya panggil berbentuk keperluan. Bila berbentuk keperluan, orang semua perlukan benda itu, walaupun sedikit, dia akan perpanjangan sampai bila-bila. Di situlah kita boleh menghasilkan pendapatan yang luar biasa, dengan pendapatan yang kekal, dia akan bertambah seterusnya lah. Di situ kita bermula dengan minda database. Kita mesti create minda database dengan komuniti kita yang ada, komuniti atas nama Smart CV, Smart Community Venture. Atas nama Community Venture, kita create database. Lepas tu kita members kita akan berbelanja hangus, berbelanja keperluan. Di situ insya-Allah dia akan kekal panjang. Itu misi saya supaya kita hari ini kita buat sesuatu bisnes dia separuh jalan, pertengah jalan. Kerana benda itu tak diperlukan lagi, kan? Jadi insya-Allah lah dengan belanja keperluan ni dia tak ada istilah besok aku tak makan lagi. Besok aku tak isi minyak kereta lagi. Besok aku tak shopping lagi. Aku tak bayar bil lagi. Itu tak mungkin berlaku. Jadi dengan basic kita tu ada, insya-Allah kita akan perjuangan lah. Itu misi utama kita lah. Okey. Ya, lepas tu pula apa nama? Kita nak buat bisnes hari ni kita perlukan bajet yang tinggi, kos yang tinggi untuk buat sistem, buat macam-macam kan. Tapi sebab CV kita Allah bagi saya idea macam mana nak bagi benda ni yang cukup murah, semua orang mampu dengan kos yang ada hari ni Smart CV ya. Kita tahu Smart CV kosnya cukup murah dan semua mendapat satu sistem yang kita boleh guna pakai dan juga boleh bantu kita dalam komuniti. Okey, itulah sedikit. Lepas tu pula Ya. soalan nombor tiga, lupa lah pula Sifu, nombor tiga. Transformasi syarikat daripada mula sampai sekarang. Okey, Apa okey. perubahan-perubahan yang Okey. berlaku lah dalam tempoh 5-6 tahun tu. Sebenarnya idea Smart CV ni bukan bermula 2017. 2017 ni kita tubuhkan company Smart CV Global Semhat. Tetapi idea ni saya dapat daripada 2004 lagi, 2005 lagi. Dengan saya cakap tadi saya dalam dunia networking, saya tengok senario bisnes masa tu dan juga apa nama kan networkers saya dapat ilham ni, tapi benda tu tak boleh diterjemahkan lagi, kena buat satu persatu dan kena dikaji, kena diselidik, didalami. Akhirnya saya tubuhkan company Smart CV Global pada 2017 lah sebagai permulaan untuk buat sistem yang solid atas nama Smart CV tu, community tu. Di 2017 ni memang peringkat tu saya ada juga buat apa nama plan lah yang dipanggil apa nama plan yang mudah, RM10 kan, lepas tu ada perubahan RM15, RM50. Kerana apa? Kerana ingin mencari jalan supaya orang mudah bersama Smart CV, orang mudah boleh menjana pendapatan, kan. 2017 tu macam itulah lebih kurang platform dia, tetapi belum ada lagi seperti hari ini ada asset, ada cashback 4G seperti ini tak ada lagi. Masa itu tak ada lagi. Yang ada aset dan juga cashback 4G ini bermula pada tahun lepas, dan kita bermula pada 2010 tu boleh dikatakan fasa ini sudah ready untuk berjalan dengan sempurna lah. Dengan plan-plan yang kita ada pun sudah ready untuk jalan dengan sempurna. Saya yakin inilah plan yang terbaik lah untuk kita semua dan semua kita boleh sukses kan. Lepas tu pula kita punya di sini Smart CV ni saya kata dia takkan siap sampai bila-bila. Tuan-tuan kena faham
Jangan salahkan saya besok. Tak apa, smart kita dalam duduk dalam dunia teknologi. Teknologi ni dia tak boleh stop. Dia ada pembaharuan, perubahan, kita mesti terima itulah bila berlaku perubahan. Kita tuan tengok juga dengan telefon kan, dengan model-model dia kan. Dulu model berapa, contohnya iPhone, Samsung kan, dan juga lain-lain lah. Bendanya berubah. Jadi sistem smart CV pun begitu jugalah, berubah. Kenapa smart CV ini boleh berubah? Kerana saya juga orang orang dalam bidang teknologi dan ada pengalaman kat sana. Jadi insya Allah lah kita boleh bersama dengan teknologi. Kalau berbanding dengan syarikat di luar sana, dia punya founder ke, dia punya syarikat ke, tak sama dengan kumpulan IT dia yang buat lah. Kan? Jadi tak seiring. Jadi kasih smart CV berbeza. Smart CV saya sendiri peneraju dalam sistem teknologi. Masa IT akan follow apa yang kita bawa lah. Jadi insya-Allah kita boleh berubah dari semasa ke semasa dengan perubahan yang kita buat dengan lancar. Insya-Allah. Itu dia Sifu. Okey, okey. Jelas, jelas. Hmm. Okey, soalan yang seterusnya. Nombor 4 Bagaimana Datuk nak pastikan syarikat Smart CV Tuju ini boleh bertahan lama? Bolehkah Smart CV Tuju bertahan lebih mungkin 100 tahun macam Amway? Tapi tadi sudah ada sedikit diterangkan tu. Mungkin boleh ditambah lagi lah. Silakan. Okey. Memanglah itulah niat kita. Bila kita buat sesuatu tu, kita akan buat berpanjangan sampai bila-bila. InsyaAllah Smart CV boleh sampai bila-bila. Dan kalau dipanjangkan umur, sampai kiamat pun boleh. InsyaAllah saya yakin. Kerana apa? Model bisnes kita berpastikan barang keperluan. Barang keperluan ini mana boleh stop, mana boleh habis, mana boleh kita berhenti kan. Dia akan berjalan sampai bila-bila lah, itu model dia. Tambahan-tambahan yang lain tu dengan perkembangan teknologi. Jadi model ini insya-Allah dia akan kekal selamanya, dan juga di segi operation pula. Operation itu disengokkan supaya sistem kita ni stabil dan juga berjalan dengan baik. Kita ada di tim IT yang bagus, dan juga kita ada pelapis dia yang kita bawa masuk juga sebagai pelapis, dan juga kita dari segi company pula kita akan datang, insya-Allah kita akan upgrade jadi di Presiden Berhad akan jadi Berhad, insya-Allah dengan izin Allah. Sekarang kita ada yayasan sebagai penaung, kita akan ada di Berhad. Dan juga insya-Allah kita akan bersama dengan kerajaan, misi kita. Kerana kita hari ini kerajaan ingin mencari jalan macam mana untuk membantu membasmi kemiskinan, mencari formula dia. Alhamdulillah Smart CV ada formula itu untuk bantu kerajaan membasmi kemiskinan. Kalau anda kata mendapat sambutan daripada kerajaan, silakan bersama dengan Smart CV, kerana kita mahu Smart CV ini berpanjangan sampai bila-bila. Saya buat Smart CV ni untuk kita semua, untuk bersama, bukan untuk saya, untuk kita bersama dengan apa nama, supaya satu hari besok Malaysia hebat, Malaysia akan boleh pergi ke satu dunia. Itu misi saya lah, insya-Allah. Okey. Soalan seterusnya. Nombor 5 boleh Datuk jelaskan apa itu asset digital unit dalam Smart CV Tuju, terutama bagi mereka yang belum tahu lagi apa itu asset di dalam Smart CV Tuju. Mungkin malam ini Datuk boleh jelaskan secara terperinci lah. Okey. Terima kasih Sifu. Ini sesuatu soalan yang bagus dan sesuatu yang baru untuk kita, dan sesuatu yang hebat untuk kita juga. Hari ini kita kita biasa dengar saham, saham yang hebat di luar, TMB, Telekom, Asia dan macam-macam lah. Kan kita dah pernah dengar juga dengan kripto, Bitcoin, Ethereum dan macam-macam lah, kan. Jadi benda-benda ini
dipanggil saham ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Orang kaya memiliki saham, akhirnya dia boleh mendapat hasil yang lumayan lah di atas perkembangan tu. Tapi dia ada risiko. Kalau saham dia jatuh, dia akan bermasalah. Contoh baru ni dulu ada pernah berlaku Bitcoin. Dia hebat. Ada orang beli pada masa harga tinggi, lepas tu harga jatuh, ada yang bunuh diri kan. Maksud dia ada risiko lah kepada orang yang membeli saham ini. Jadi Smart CV di sini ingin berkongsi dengan semua orang, kita boleh memiliki saham secara percuma. Orang-orang miskin, orang-orang biasa boleh memiliki saham ini secara percuma di atas aktiviti yang kita buat. Kita belanja, kita bayar bil, kita top up, kita beli beras, kita belanja di pasar, kita beli restoran, kita belanja barang di mall, kita menderma, kita aktiviti lain bisnes yang kita buat tu semua diberi secara percuma, aset yang kita panggil. Kalau bentuk lain dipanggil saham komuniti, tabungan komuniti. Jadi semua orang boleh memiliki saham itu secara percuma, dan saham itu akan diletakkan salah satu tabung, dalam satu sistem di mana semua orang boleh milikinya. Bila satu masa kalau kita perlukan duit, kita boleh keluarkan duit itu dalam saham yang dalam tabung kita mengikut algoritma yang kita letakkan lah, formula yang kita letakkan, di mana dia bermula dengan harga sekarang dengan 0.001 contohnya, akan datang dia menjadi 00, dia akan naiklah sampai $1 contohnya kan. Jadi bila ada kenaikan, kita boleh jual balik bila-bila masa suka hati kita. Kita akan jual balik dalam masa dalam wallet kita dalam USD dollar. Ini kita boleh convert, exchange dia ke currency yang kita mau. Di mana platform ini bila kita ada aset, kita boleh keluarkan aset itu di mana-mana sahaja satu dunia, sebab dia ada currency exchange, dan kita juga boleh dapat aset itu secara percuma dengan aktiviti kita dan juga kumpulan kita. Jadi kita akan dapat aset itu makin lama makin banyak. Kekuatan aset kita, insya-Allah dia akan susah untuk turun. Dia akan turun juga jika ada sell. Tapi kan kita dah tengok aset kita ada warna merah kan. Warna merah sekejap, setelah itu dah hilang merahnya. Kenapa? Kekuatan kita, orang yang menyumbang, kita ada 9 faktor penyumbang kepada kenaikan aset. Sedangkan faktor faktor menurunnya adalah satu, orang sell saja. Dan lebih besar penyumbang daripada orang yang menjual. Jadi platform ini insya-Allah lah dia akan jadi lebih hebat daripada apa yang ada di pasaran. Kerana aktiviti belanja tak pernah berhenti. Bermakna aktiviti ini akan menaikkan aset kita sentiasa naik dan naik, kerana adanya aktiviti belanja satu dunia. Sekarang ni ahli kita tak ramai lagi. Bayangkan satu hari besok ahli kita dah ramai, semua orang buat transaksi ini, semua orang boleh nikmati hasil ini. Di sini juga tak ada istilah kata company tak boleh bayar, sistem tak boleh bayar, kerana sistem ni 100% boleh bayar. Kerana kita bukan kenaikan aset tadi, bukan bergantung di atas bisnes, di atas keuntungan bisnes ke apa, ataupun di atas apa-apa yang berlaku seperti saham tu. Ini di atas tabungan. Setiap transaksi dia letakkan dalam tabung. Tabung itu nilai dia akan menaik di atas kemasukan dalam tabung. Jadi di situ diagihkan pula mengikut sistem algoritma yang kita dah tetapkan. Jadi insya-Allah dia takkan menjadi masalah, walaupun dah biasa tuan-tuan dah jadi dah ada kumpul 10 juta, 20 juta kan, jutawan, insya-Allah dia tak jadi masalah. Inilah peluang untuk kita semua kumpulkan aset pada harga rendah ini. Kumpulkan harga aset kerana kita ada 9 sumber. Tadi tu salah satu sumber yang paling cepat naikkan aset adalah sumber nombor 6 saya rasa. Ada apa? Daripada pembelian custom plan. Pembelian custom plan. Custom plan ni macam ni tuan-tuan. Bila kita berniaga, kita keluarkan modal. Contohnya kita beli bangunan, kedai, bangunan. Kita beli bangunan kedai, kita dah ada kedai, kita dah ada bangunan. Lepas tu kita tak berniaga contohnya bangunan tu. Kita simpan dia. Bangunan tu duduk tepi jalan. Kita tak berniaga. Kita pun tak sewa. Kita hanya duduk, biarkan sajalah. Bila dalam masa 10 tahun, harga kita dulu tu contohnya kita beli 100,000, dia akan jadi 200,000. Kan adalah harga dia. Dan kita boleh jual lah. Kan? Itu kan.
Itu jika kita tak berniaga. Tetapi jika kita berniaga, kita dapat lagi hasil keuntungan daripada berniaga kita. Kita dapat dua keuntungan. Satu, keuntungan daripada kenaikan harga aset. Yang kedua, keuntungan daripada kita berniaga tadi. Sama juga dengan Smart CV ini, tapi dia lebih hebat. Kita boleh tapak niaga custom plan, custom block tu. Kita akan ada tapak niaga yang kita nak jual barang. Sistem yang hebat. Kita boleh letakkan plan perniagaan kita yang memberi pendapatan kepada orang lain. Orang lain kalau beli barang kita, dia dapat bonus yang kita setkan sendiri. Ada plan yang kita bagi kepada kita punya komuniti lah. Jadi di sini kita dapat satu plan yang hebat. Kita boleh berniaga. Jadi kalau kita tak berniaga, tak untung pun berniaga, insya-Allah kita untung juga di atas kenaikan aset. Di Smart CV ini kita nak bagi semua orang bersama Smart CV, dia akan untung. Kerana kita ada sandarannya. Kita masuk package usahawan, kita pakut masa CV, kita masuk package cashback 4G, semuanya ada sandaran dia. Sandaran ini cover untuk semua apa yang kita adalah. Insya-Allah semua orang akan untung walaupun kategori orang yang tak ada upaya buat bisnes, orang yang tak ada upaya untuk cari network, tak ada upaya buat apa, insya-Allah ada untung. Kerana komuniti di sini, komuniti kita bersama. Komuniti satu dunia. Jadi aset tak akan naik dari semasa ke semasa. Ini akan beri keuntungan kepada semua orang. Okey, Sivo. Okay. Next question. Yang keenam, soalan yang keenam. Boleh Datuk jelaskan ini belanja hangus pula ni boleh Datuk jelaskan bagaimana syarikat mampu membayar komisen dari pembelian belanja hangus, belanja wajib itu. Banyak syarikat yang memberikan cashback kepada belanja hangus hanya bertahan sekejap saja. Kalau kita lihat kepada sejarah-sejarah syarikat-syarikat lain yang ada di Malaysia ini, yang ada program seumpama ini yang memberikan cashback kepada ahli-ahlinya tidak bertahan lama, ada yang 6 bulan dah tutup kan. So bagaimana dengan syarikat kita ni, adakah benda ni kita boleh dah ada caranya untuk kita boleh bertahan lama, boleh membayar komisen-komisen yang berkaitan dengan belanja hangus itu? Silakan Datuk. Okey, terima kasih Sifu. Bagus. Okey, kita cakap tadi kita paksi kita daripada belanja hangus, belanja keperluan. Dan juga kita ada track record. Company yang buat macam seperti ini dia dah tutup Ada juga kami yang tiru kita punyalah pun dia dah tutup. Hari ni kita masih ada. Kenapa Smart CV 2017 hari ni masih ada? Company itu bermula 2020 pun dia dah jalan. Dia dah pergi. Walaupun dia lewat tapi dia pergi awal. Kenapa? Kita di sini Smart CV dia bukan hanya bergantung pada keperluan asas tadi sebagai plan pendapatan kita. Kita ada lain-lain plan. Kita ada ekosistem. Yang penting Smart CV ini dia ada ekosistem. Ekosistem yang kita faham, kita ada smart payment, kita ada smart shopping, kita ada smart sosial, kita ada smart income, ada 4 ekosistem. Tetapi kita juga ada eco plan. Eco plan ni dia akan membantu antara satu sama lain. Kalau kita tengok dalam plan kita ni, kalau tuan-tuan faham, yang Sifu kata kita ada 30 jenis bonus. 30 jenis bonus tu tuan-tuan, ada bonus yang kita nampak macam rugi, tetapi ada bonus yang nampak ada untung. Jadi dia ada saling membantu antara satu sama lain lah. Contohnya, contoh di sini kalau kita bayar bil, TMB, selalu orang guna kita Touch and Go, kita guna Touch and Go. Touch and Go tak bayar kita 1 sen pun. Tapi kita belanja Touch and Go 500 boleh dapat 13,000. Contohnya kan, belanja Touch and Go tak bayar kita 1 sen pun, tetapi kita mampu bayar bonus. Kenapa? Sistem kita ni memang kita dapat bajet itu daripada platform lain. Contohnya kita ada produk kita sendiri, seperti Kopi 9, Secak Inci, kita ada platform merchant, kita ada merchant, kita ada platform usahawan, dan juga kita ada kita ada platform lain lah yang support kita punya basic platform tadi, belanja hangus. Jadi kita dah kira-kira matematik, insya-Allah
kita tahu 1+1 adalah 2, itulah formula Smart CV, dia takkan silap. Jadi apa nama, insyaAllah plan tu akan berjalan lama, dan juga kita ada 8 kami dahulu yang tiru kita, 88 dah out. Kita masih ada lagi, bermakna insyaAllah kita boleh pergi selamanya insyaAllah. Sibuk, don't worry. Okey, Alhamdulillah. Next questions. Cuma okey, ada berkaitan juga dengan soalan ini daripada Tawau tu, dia ada dalam WhatsApp dia bagi tahu. Tolong tanyakan. Berkaitan juga dengan soalan tadilah. Ni tambahan. Kerana tempoh hari kita dapat 2,000 kan. Lepas tu syarikat buat memo dan turunkan kepada 500 untuk bonus, untuk kiraan bonus. Jadi tadi ada di dalam grup minta dijelaskan the reason why. Kenapa syarikat turunkan daripada 2,000 kepada 500 dalam pengiraan komisen, dalam pengiraan komisen. Iaitu diminta jelaskan itu. Lain tak bagus ya. Dengar tak? Tadi dia ada soalan tadi yang pasal apa? Kita daripada 2,000 ya, yang pengiraan bonus itu yang untuk 4G belanja angus diturunkan tempoh hari daripada 2,000 kepada 500. Yang itu ada daripada tim Tawau minta dijelaskanlah. Minta tolong tanyakan, dia kata. Okey, bagus. Supaya kita faham kan? Supaya faham. Okey, apa nama kita punya cashback 4G tu untuk limit bayar bil, limit top-up tersyenggur, kita boleh sampai ke limit RM2,000. RM2,000. Tapi bayaran bonus hanya dikira maksimum 500 sahaja. Kenapa kita buat begitu? Kerana kita perlukan, kita tak mau, kita dah kira-kira tak mau kita berlakunya overpaid. Berlakunya overpaid, jadi akan masalah pada kita punya platform lah. Macam mana, dan juga kenapa kita buat macam tu? Itu hari kita open kerana kita ada syarat yang kita tak nampak. Syarat dia kalau kita mesti beli produk eksklusif 9 atau secah inci, kita kena beli, kita kena aktif, plus kita punya level 1, generasi 1 itu mesti ada beli produk kopi juga. Kalau kita beli ada di G1 tu hanya 2 orang yang beli, kita hanya dapat sehingga G2. Kalau kita ada 5 orang akan G5, G3, kalau ada 10 orang akan G4. Itu syarat yang dahululah. Kan? Kita mesti pastikan itu ada. Kalau itu tak ada, kita tak boleh makan sampai G4. Tetapi kita dah dapat satu formula, kita nak permudahkan orang lagi. Kita nak permudahkan orang lagi dapat pendapatan itu tanpa beli produk kopi. Kita boleh dapat pendapatan cashback 4G, bayar bil ke top-up tersyenggur ni, kita boleh dapat 4G juga sampai ke 4G tanpa beli produk kopi. Tanpa beli secah inci, kita boleh mendapat 4G. Dan juga kita buang syarat yang G1 tadi itu. Bila kita buang syarat tu di situ, dia dah bahayalah kalau kita lepaskan juga 2,000 limit tadi tu, kerana 2,000 itu payout dia besar, kami tak mampu bayarlah. Jadi kita kurangkan 500, tapi kita ada plan cashback 4G. Cashback 4G ni dengan cashback 4G ni kita ada kita ada plan dipanggil gaji bulanan. Bila kita boleh sistem ini, memang kita tak perlu bayar beli produk eksklusif untuk boleh kita makan cashback 4G daripada pembelian pembelian top up tersyenggur ke, kita boleh makan 4G. Yang tu first, kita boleh dapat pendapatan 13,000 itu. Tetapi kita ada pulangan dapat gaji bulanan yang semacam pasti dapat. Kalau kita buat saja, dalam lain kita jalan, kita akan dapat gaji bulanan tu. Boleh tengok dekat bonus gaji monthly tu kan, dah ada table dia. 12 bulan kita sudah ada gaji menanti. Untuk bolehkan kita dapat gaji menanti 12 bulan ni, baru kita dikendaki beli produk eksklusif, produk kesihatan ini untuk kita. Bila kita beli, baru kita layak mendapat gaji bulanan. Gaji bulanan itu. Jadi saya nampak di sini kita dah permudahkan ahli kita mendapat pendapatan dan juga permudahkan kerja kita. Jadi di sini bila kita dapatkan cashback 4G itu, kita tak ada fikir lagi untuk beli barang, produk. Kita hanya pastikan kita sponsor 10 orang, semua orang sponsor 10 orang, insya-Allah 13,000 itu dalam tangan. Tetapi
kami dah sediakan gaji bulanan. Gaji bulanan itu terpulang pada kita lah kalau kita nak. Kalau kita nak, kita belilah kopi dan duit yang kita dapat banyak tadi kan. Kalau tuan tak beli kopi, gaji itu kan diberi kepada upline tuan. Kalau tuan ada gaji 5,000, upline akan ambil 5,000 tu. Kalau tuan ada gaji 1,000, 1,000 upline yang akan ambil. Itu suka hati kita lah. Tapi saya yakin kita ni orang bijak kan, takkan kita nak lepaskan begitu saja kan. Kita belilah kopi itu supaya gaji bulanan itu kita dapat. Jadi dengan cara ini semua orang akan senang. Kita punya platform itu akan insya-Allah boleh sukses dengan mudah lagi dan buka berpeluang kepada semua orang. Dan juga akhirnya kopi nasiban saya itu sebenarnya tuan-tuan tak beli tak apa, tapi rugi. Orang tetap beli juga akhirnya. Begitu. Okey, plan itu bagi kemudahan. Tapi tujuan kita turun itu kerana kita nak beri kemudahan kepada members kita menjana penempatan yang luar biasa. Okey. Okey, faham. Okey, next. Nombor 7. Okay. Apa persediaan syarikat untuk membawa Smart CV to You ini ke arena antarabangsa? Kerana kita ni memang nama global kan, Smart CV global. Maksudnya kita memang ke arah antarabangsa. Jadi apa persediaan syarikat yang sudah dibuat dan sedang dibuat dan akan dibuat untuk kita meneroka ke arena antarabangsa? Silakan itu. Okey, alhamdulillah kita memang misi kita ke arah global tu, nama kami pun global kan. Platform kita ni kita nak pakai satu dunia satu komuniti. Satu dunia satu komuniti, satu dunia satu platform. Kita target kita ada 10 juta ahli. Target kita tahun depan ni ada 1 juta ahli. Jadi di situ perlukan platform yang boleh guna pakai oleh negara luar lah. Oleh itu sekarang ni kita nombor satu kita tengah prepare untuk payment untuk sistem lah untuk luar negara. Tujuan untuk beli kita punya wallet, top up wallet kita boleh gunakan daripada luar negara terus boleh top up. Kita tengah upkan sistem itu. Pertama kita buat PayPal dulu. PayPal ni dah formula dah semua orang tahu. Kita akan masukkan PayPal lah. PayPal tu saya dah buat tapi tinggal sikit lagi akan siap lah. Yang ketiga kita akan sambung-sambung dengan platform lain lah untuk membolehkan orang di luar sana boleh bersama dengan sistem kita boleh bayar dan juga kita pun boleh transfer duit ke negara dia ke negara kita pun dulu dah ada tapi nanti kita akan siapkan balik, kita akan buat balik semula mana orang luar negara boleh masuk dan boleh dapat bonus duitnya dengan senang. Dan juga ada currency exchange dalam sistem kita. Kalau dapat bonus, dia boleh tukar kepada currency exchange yang ada lah. Jadi insyaAllah dari situ tak jadi masalah. Satu. Yang kedua, kita juga tengah buat ahlian bahasa lah untuk negara masing-masing. Kan? Yang negara yang kita pergi tu, ada ahli bahasa. Kita target negara yang kita akan pergi selepas ini adalah Indonesia lah. Indonesia, kerana penduduk dia besar. Indonesia akan jadi salah satu negara besar tak lama lagi, hebat. Dijangkakan dia ikutkan teorinya negara Indonesia akan jadi nombor 4 di dunia power. Jadi kita target Indonesia. Lepas tu baru kita pergi ke negara-negara lain lah. InsyaAllah kita akan perkemaskan lagi sistem yang ada lah untuk suit dengan requirement negara luar. Okay. InsyaAllah. Okay, next nombor 8. Okay, kita ni ada yayasan An-Nasri. Ya. Boleh dijelaskan fungsi yayasan ini dalam kita punya syarikat kita ni. Kenapa diadakan yayasan ini, untuk tujuan apa, insyaAllah. Okey, terima kasih Ibu. Okey, Yayasan An-Nasri ni kita tubuhkan pada tahun 2020 lah kan. Kenapa yayasan ditubuhkan? Kerana nombor satu, kita ada program program kebajikan social welfare. Jadi social welfare kita ni kita mahukan satu badan yang mengawasi kita punya platform lah supaya benda ni berjalan dengan betul dengan lancar lah. Jadi kita perlukan yayasan tu. Yayasan An-Nasri adalah yayasan Smart CV lah. Tapi yayasan tu ada kita punya tim bergolongan ustaz-ustaz lah yang bersama dengan kita.
dengan tujuan supaya boleh monitor social welfare dan juga kita punya platform lah di syariah compliance-nya untuk platform kita ni apa betul lah. Sebab apa misi kita kat sini kita nak dapatkan untung dunia dan juga untung akhirat. Supaya kita berjalan dengan Smart CV ni kita hanya bukan buat satu, kita buat dua. Di dunia pun kita dapat, insya-Allah di akhirat pun kita dapat. Itu sebab kita kat sini derma kita derma pun kita boleh dapat cashback, derma pun kita dapat aset Kita buat formula yang unik menggalakkan orang menderma, menggalakkan orang membantu sesama kita kan. Jadi pendapatan kita ni adalah satu pendapatan yang berpanjangan. Jadi perlukan kawal ataupun pantau daripada pihak luar. Kita punya yayasan lah. Yayasan kita ni berdaftar dan ada di Baling. Itu tujuan dia lah. Alright. Okay, next soalan seterusnya. Nombor 9. Apakah syarikat ada fikirkan untuk perkenalkan produk baru dalam senarai produk eksklusif selain kopi 69 dan saja inci? Kerana ini menjadi pertanyaan ramai orang sebab dia kata dua saja tak cukup, mesti kena tambah lagi supaya banyak pilihan untuk kita buat kira macam maintain untuk kita punya 4G itu. Jadi kalau ada tambahan produk lagi baguslah. Jadi adakah syarikat ada fikirkan untuk tambah produk lagi untuk bahagian produk eksklusif itu? Silakan tu. Okey, cantik. Memang kita memang ada plan untuk tambah produk, untuk produk eksklusif kan. Di produk kopi 9 ni ramai orang power kan, bahaya power lebih-lebih kan. Ada orang tu terlebih power, bahaya dah. Okay, tak apa. Kita memang ada plan untuk tambah lagi produk yang terbaru ni. Kita ada pergi kilang kita ada kilang pergi kilang yang produce produk makanan hari ni kita ada dia panggil produk retok produk makanan tu dah siap, jadi kita panaskannya terus boleh makan. Dia ada menu tu contohnya daging salai, lemak cili api daging salai, asam pedas, apa-apa lah menu yang ada di Malaysia ni, dia boleh ada dalam sistem platform kita. Jadi kita boleh makan-makan dapat bonus. Makan-makan tu kita kena makan kan. Jadi ini kita pilih menu dekat Smart CV. Produk ni ada, kita boleh beli. Boleh beli nanti kita akan postkan satu Malaysia. Dia adalah satu bekas kita boleh post saja. Itu produk yang kita akan bawa masuk lah. Itu satu. Yang makanan makanan tu kita perlu makan, tapi ini menu dia macam-macam kita boleh belilah nanti. Sekarang ni ada 15 menu. Itu satu produk. Satu yang kedua, kita akan keluarkan produk kesihatan lagi. Kita ada pergi kilang. Contohnya kita ada produk moringa. Dan juga moringa, dan juga satu lagi produk bawang putih kunyit hitam. Ada bagus sangat produk tu. Saya nampak, saya dah test, bagus, dan kita akan masukkan dalam sistem lah. Buat masa ni kita ada inilah akan datang, kita akan masuk lagi sistem. Tetapi dengan kita ada satu cara lah. Satu cara kita nak welcome kita punya usahawan di luar sana. Bersama dengan Smart CV, kita buatkan satu cara di mana produk eksklusif ni boleh juga datangnya daripada kita punya merchant, kita punya usahawan, bukan hanya Smart CV daripada Smart CV sendiri, daripada company, boleh datang daripada usahawan kita. Dengan syarat usahawan tu menepati kita punya syarat lah. Kita akan keluarkan syarat tu, nanti kita akan buka ni kepada ahli kita. Yang pertama syarat dia, saya beritahu awal dulu, yang pertama dia mesti 7 BC. 7 BC. Ada 7 BC. Boleh antarkan informasi berkenaan dengan produk tu kepada kami, kepada saya. Nanti kita buat analisa produk tu okey tak okey, dan juga ada sikit dia punya dia punya payout bonus lah yang kita harus nanti ada syarat dia supaya boleh cover plan-plan kita yang lain lah. Tujuan produk eksklusif ni untuk cover plan-plan kita yang lain supaya tak berlakunya profit kan. Jadi apa, kalau mana yang daripada pengeluar, insya-Allah boleh lah saya rasa.
tapi daripada ejen, daripada tu tak mampulah. Sebab dia ada kos perlulah. Yeah. Okey, Cik Bu. InsyaAllah kita akan ada produk baik. Alright. Okay. Last question. Okay, yang lain bersedia dengan soalan tuan-tuan. Okay, yang ke-10. Ini tadi dah. Mungkin dijawab juga tadi. Tak payah ulang balik lah. Bilakah jangkaan penggunaan PayPal dapat dilaksanakan dalam transaksi top up wallet, sama ada cash wallet, shopping wallet, activate wallet? Tadi dah disebut tadi, mungkin diulang balik lah itu. Okey, memang kita ada plan tu, kita cuba cepatkan. Kita target kita dulu kita nak pergi keluar negara kan. Yang ini penting ni, insya-Allah kita percepatkanlah. Sejangkakan dalam ujung bulan ni kita akan tengok macam mana, insya-Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Jadi Sifu open questions sampai jam 11. Kita ada lebih kurang setengah jam. Tuan-tuan boleh bertanya apa soalan yang sesuai kepada Datuk kita. Silakan tuan-tuan, sorang-sorang lah kan. Buka mikrofon, siapa nak jawab, siapa nak tanya soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khabar tu? Sihat? Baik, sihat. Okey, saya nak tanya satu tanyaan lah. Ya. Pengalaman Datuk pada tahun 2014. Tak salah saya, Datuk ada satu buah platform SP Shop. Jadi di dalam, adakah daripada pengalaman Datuk buat program tersebut, jadikan satu mengukur untuk menambahbaikan kita punya jalanan di syarikat Smart TV ni. Itu saja. Okey, boleh saya tahu siapa yang bertanya ni? Arba'in daripada Pontian. Arba'in, daripada Pontian. Okey, bos. Okey, macam ni. Memang kita pernah dulu ada nama SP Shop, Smart TV, kan, sekarang Smart TV. Kita punya konsep, kita idea daripada dulu lagi ada, tetapi pada masa tu sistem tak siap lagi. Kita hanya bermula dengan platform periklanan saja, kan? Itu kita mulakanlah. Sistem Smart TV ni dia berjalan seiring dengan platform dan juga dengan sistem lah. Maksudnya members akan boleh dapat pendapatan dari sana lah dengan penambahan sistem-sistem yang ada lah. Daripada idea dulu sampai hari ni masih konsisten ni. Itu sebab yang tuan-tuan kalau pernah berdaftar dulu, hari ni ada lagi ID tu. Username tu masih ada. Apa yang kita kata dulu, bila once kita sudah berdaftar, kita sudah ada database tu masih diguna pakai. Masih berjalan sampai hari ni. Kita menambah baikkan sistem kita yang dulu, dan juga daripada dulu tu berlakunya pencerobohan, hackers dan macam-macam yang kita ada pengalaman. Jadi kita dapat pengalaman tu, kita perkemaskan lagi semasa inilah. Contohnya tuan-tuan tengok hari ni CV Watcher tu dia buat satu-satu, dia tak buat banyak-banyak. Itu adalah pengalaman saya yang dululah. Dulu buat banyak, berlakunya hackers masuk, mengundang hackers masuk. Jadi kita Okey, terima kasih Datuk atas penjelasan. Okey, Semangat itu bang. Okey, terima kasih, hebat. Okey, siapa lagi nak bertanya, sila buka mikrofon. Yang lain kalau tak bertanya, tutup. Biar satu orang yang bertanya supaya suara tak kacau. Okay, sila siapa? Ya, kita ada malam ni 69. Ya. Selamat malam bos. Sila. Selamat malam Datuk. Selamat malam. Saya Subesta dari Sarawak ya. Welcome orang Sarawak. Yeah. Okey, ini soalan tambahan Datuk. Ada sangkut paut dengan soalan-soalan yang telah diajukan tadi lah. Okay. Memenangkan syarikat kita ini akan ke arena global dan juga akan mencapai komuniti kita 10 juta, apa yang Datuk katakan tadi. Jadi manakah syarikat kita ini masih menggunakan CDN kan, Datuk? CDN ini centralized delivery network lah. Jadi senang
adik-adik abang-abang hacker kita nak masuk ya skema-skema ini nanti kalau kita sudah pergi global. Jadi soalan saya sini, adakah Smart CV ini akan di blockchain-kan apabila masa akan datang nanti? Okey, hebat. Okey, siapa tadi nama? Lupa. Sylvester. Sylvester, okey, thank you Sylvester. Memang bagus soalan tu. Smart CV memang ke arah situ. Kita ke arah situ, kita insya-Allah kita akan ada kita punya kripto kita sendiri. Akan ada kripto kita sendiri. Hari ni kita tengok di luar sana, bila orang keluarkan kripto, selalu kripto tu tak boleh pergi kerana dia tak ada ekosistem, tak ada bisnes yang berjalan. Jadi Smart CV memang sudah ada basic, sudah ada bisnes, sudah ada platform berkembang. InsyaAllah kita akan ada kripto kita sendiri. Bila kita open ke global, dia akan berjalan. Kalau tuan-tuan ada juga di sini, saya nampak dia pernah buka sistem Smart CV, dia pernah ternampak kita punya tengah proses buatan kripto kan. Itu contoh lah kan. Jadi kita ke arah situ, don't worry. Kita akan ikut perkembangan semasa, dan juga kita sebenarnya bukan saja kripto, kita ke arah dunia, kita akan pergi ke bank digital kita sendiri. Kita akan bersama dengan kerajaan macam mana benda ni boleh dibuat kan, dengan menambahkan lagi security kita semualah. Kita akan bergabung dengan pada badan yang inilah, yang berwajib lah. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lain? Okey, ada dalam chat. Okay, dalam chat ni ada yang bertanya, adakah ini program MLM? Okay, adakah Smart CV ini program MLM kerana dia ada sistem upline dan downline? Okey, boleh Datuk jawab. Suara mana tu? Ada dengar suara lah. Ada mic yang buka. Okay. Ada ke? Okey, dah. Okey, sistem kita ni bukan sistem multi level betul bukan betul. Kita adalah sistem Smart CV ni adalah gabungan semua. Gabungan networking, gabungan trading, gabungan digital, gabungan e-commerce yang ada hari inilah. Jadikan sistem Smart CV ni adalah satu bentuk lifestyle kita. Lifestyle kita supaya semua orang boleh menggunakan platform ni, boleh generate income. Dia gunakan platform kita dengan handphone kita, boleh generate income. Jadi nak generate income tu kita mesti ada database. Bila ada database, kita mesti ada program referral. Program referral supaya semua orang boleh create database, dan juga ada community. Ada community akan bagi pendapatan pada kita. Jadi gabungan semua sudut lah. Kalau mau produk multi level tu dia hanya produk dia sendiri saja, dia tak ada produk orang lain kan. Dan juga dia terhad. Dan juga sistem tu selalunya tak berpanjangan lah. Yang kita di sini kita semua ada e-commerce marketplace kita. Marketplace kita ni semua produk akan berhimpun di sini. Setiap produk tu ada plan. Setiap produk tu ada bonus. Berbanding dengan kita buat multi level, dekat 4-5 produk ada bonus. Di sini boleh ada infinity produk, infinity plan, infinity pendapatan yang kita boleh dapat. Itu gabungan semua sudut lah. Itu bukan multi level yang seperti yang kita tengok. Dia adalah satu platform baru di dunia. Gabungan semua. Ya. Alright. So soalan seterusnya. Di sini ada pertanyaan, tapi ini simple jawapan dia ni. Adakah kita boleh dapat pendapatan dari 4G jika belum ada downline? Tak boleh tuan. Kalau kita tak ada downline memang tak ada lah income kita tuan. Sebab kita punya kerja ni setiap orang kena bina community kan. Community lah. Jadi kalau kita belum ada community, tak ada lah tuan punya income tu. Kan. You have to create your own community. Okay, siapa lagi ada soalan? Sila buka mikrofon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Haji Syahri dari Kelantan. Nak tanya Datuk. Alhamdulillah, Haji Syahri lama tak berjumpa. Alhamdulillah sihat-sihat je. Tapi saya ni banyak pergi travel lah, keluar negara.
Jarang-jarang. Orang banyak duit macam tu lah, Haji. Ni saya nak tanya, saya pergi mini office lah kat Ketereh. Oh ya, alhamdulillah. Saya tanya, boleh tak saya jual kembali produk Kopi 69 tu dalam blog kita ataupun di luar lah media sosial lain? Saya nak pastikan boleh atau tidak, sebab kami belum jelas sama ada boleh atau tidak. Sebab produk tu produk eksklusif kan, Kopi 69. Ataupun Sacha Eci, sebab kita maintain tu, contohlah kita ada banyak lah stok, boleh tak kita jual? Okey Haji, bagus. Produk kita tu boleh dijual di luar. Bahkan kita harga, yang penting harga dia tak mesti maintain harga yang ada lah. Kalau satu kotak tu RM69, ya RM69 lah. Tapi jika kita nak jual, saya suggestkan ambil package yang 11 kotak tu, hanya RM50 sekotak. RM50 kali 11, 550 lah. Kita dapat 11 kotak dengan harga RM50, kita jual dengan harga RM69. Kita boleh jual di mana-mana pun, tak jadi masalah. Yang penting harga jangan bawah pada RM50 lah, atau bawah RM69 lah. Okay, walaupun di platform online yang lain boleh tak? Macam di Shopee, Lazada, dibenarkan? Kita benarkan, tapi pasti harga lah, harga kena patuh lah. Harga dia mesti RM69 lah ke atas, RM69. Kalau kita beli RM50 kan, tapi kalau customer di sistem Smart CV, kenapa dia nak beli dekat di luar sana kan? Contohnya dia nak dapat pendapatan melalui Smart CV lah, tapi di luar sana sebagai orang nak merasai kopi kita syok, lepas tu okey, lepas tu nak berminat, boleh ahli kita di sini dapat income. Itu salah satu cara lah kita menarik orang beli kopi kita, dan juga dia bersama Smart CV. Okey. Ada soalan lain? Haji nak beli berapa, Haji? Haji nak beli berapa kopi? Masih ada lagi stok 2 ni. Oh, 2. Haji pergi minum lah, Haji. Pergi kuat, Haji. Nak jalan-jalan tu. Okey. Okey, rakan-rakan lain soalan lagi? Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Ini kalau apa nama kuliah atau apa? Tanyalah ustaz tu, selalu suara ni keluar lah. Aduh. Orang Nagori. Saya nak tanya sikit Ustaz pasal Ustaz dah. Ustaz dah cakap Ustaz dah. Kan macam Touch 'n Go ni dia ada banyak bisnes dibuat kan, betul kan? Ya. Jadi kan dalam parlimen ada suara mengatakan supaya Touch 'n Go, monopoli Touch 'n Go dipecah-pecahkan supaya ada syarikat lain yang boleh share lah dia punya tu, mungkin kepada 3-4 company ke kan. Jadi yang dirujuk tu adalah yang tol punya tu, ya, tol punya bisnes tu, tapi dia ada juga kaitan dengan, dia ada juga dengan bisnes lain. Jadi besar kemungkinan kalau kerajaan kita teruskanlah kan, besar kemungkinan Touch 'n Go ni dia akan ubah dia punya bisnes konsep dia, dan memandangkan kita gunakan Touch 'n Go ni, dia pun tak dapat faedah yang nyata, mungkin indirectly lah faedah dia. So ada kemungkinan yang dia akan dia tak mahu lagi kita gunakan produknya, mungkin dia akan tumpu kepada lain punya bisnes lah yang dia boleh dapat untung, pasal dia dah kena share dia punya profit tu dengan lain-lain company. Jadi pada pendapat saya lah, kalau dapatlah dipercepatkan lagi yang kita punya duit now, yang Smart CV kita just top up dalam Smart CV dan kita gunakan direct daripada Smart CV tu, tak payah melalui Touch 'n Go. Saya rasa lebih selamat lagi lah, pasal kita tak boleh percaya. Tak dengar. Syari buka mikrofon. Okey. Assalamualaikum. Okey, dengar. Jadi Touch 'n Go ni dia
adalah satu company yang dia ada bisnes, banyak bisnes dia buat kan. Macam apa tu, tol tu adalah salah satu bisnes dia. Dia ada involve dalam banyak. Jadi kan dalam parlimen ada ura-ura supaya dia punya monopoli itu dipecahkan. Yang dirujuk tu adalah tol. Tapi disebabkan tol tu adalah major punya business. Jadi besar kemungkinan nanti kalaulah jadi dipecahkan, dia punya profit tu sikit, dia akan ubah dia punya business structure. Dan besar kemungkinan, ada juga yang kemungkinan yang dia tidak layan lagi Smart CV menggunakan dia punya ni, bila dia rasakan tak untung banyak daripada Smart CV lah. Jadi kalau boleh lah, saya rasa lah dipercepatkan lagi supaya kita rasa confident. Kadang-kadang bila dia dah berubah tu, kita tak bersedia, kita akan terperangkap nanti. Jadi nak laksanakan tu, kita punya sistem akan tersangkut sangkut atau down, dan orang akan hilang kepercayaan. Banyak company yang tu pun orang akan hilang kepercayaan. Jadi macam Datuk punya plan tu yang nak buatkan Smart CV punya apa tu, jadikan Smart CV tu kita boleh macam Duit Now kan, kita gunakan dia sebagai touch and go. Kita tak payah pakai touch and go lagi. Saya rasa lagi cepat kita boleh buat macam tu, lagi selamat lah kita rasa, lagi kita punya kesangsian tu atau akan kurang lah. Itulah saya punya pendapat lah. Ya, betul. Okey, berkenaan dengan touch and go ni, sebenarnya touch and go ni yang dikata kerjaan tu lebih kepada tool lah kan. Tapi di kedai-kedai kita, sistem kita ni kalau di tool tu sekarang ni utara selatan dia masih gunakan kad kan. Kalau yang certain tool saja gunakan e-wallet lah. Tapi tak jadi isu. Kedai, kalau saya rasa kedai tetap gunakan, orang ramai tetap gunakan lah, kerana dia dah link dengan Duit Now. Yang tu terpulang kepada customer dan juga kedai lah guna pakai kan. Itu tak jadi isu, rasanya kerajaan tak boleh buat apa-apa lah, kerana itu dah antara kedai dengan members lah. Tapi cadangan tu bersama dengan Duit Now tu memang kita dalam proses, kita tengah buat kan. Tengok masa sama kita bersama dengan certain agensi supaya kita lagi cepatkanlah, permudahkanlah kan. Tu. Dan juga kita punya wallet, kita QR code boleh diguna pakai. Jadi semua kedai boleh ada juga kita punya QR code akan datang, insya-Allah kan. Dan juga kita tengah menambah juga selain pada Touch and Go, platform-platform lain yang masuk dalam platform kita ni, bukan saja Touch and Go. Mengenai kita boleh top up platform tu, contoh hari ni kita boleh top up kita ada tengah buat nak masukkan settle salah satunya daripada Petronas tu. Jadi kita boleh top up settle melalui Smart CV kan. Jadi settle ni akan jadi besar je akan datang kerana dia Petronas kan. Jadi kita boleh top up settle melalui Smart CV, insya-Allah tak lama lagi, dan juga yang lain lah. Jadi kita tak jadi isu siapa pun. Kita tengok kita sistem kita ni dengan Touch and Go ni kita tak jadi masalah. Kalau contoh tadi tu Touch and Go tak boleh buang kita, kerana dia sendiri yang menjual pin. Kalau dia tutup pin, dia tutup orang top up dia punya Touch and Go, boleh kita tak ada link direct dengan Touch and Go untuk dapat. Kan tu kita hanya purchase pin-nya. Kita purchase pin yang dia jual. Jadi pin tu kita guna pakai dalam platform dia balik. Kalau dia tutup itu tak mungkin lah, kerana dia pun nak orang top up dia punya Touch and Go. Jadi mesti jual lah benda tu. Kita beli dia punya pin, dia top up Touch and Go. Jadi dia tak boleh block Smart CV. Kerana dia sendiri yang menjual benda tu. Ya. Okey, faham Okey, terima kasih Datuk. Okey, sama. Assalamualaikum. Ada lagi nak tanya khas untuk Sifu Gani? Ya. Soalan saya gini. Dulu saya ada beli web promosi dengan Sifu. Jadi perlu tak saya bayar yuran tahunan ke macam mana seterusnya untuk saya stay gunalah website promosi itu? Soalan pertama. Soalan kedua, kalau anak buah saya nak juga web promosi itu, boleh tak sekarang Sifu? Boleh. Dia memang tahunan. Berapa bayar tahunan dia? 50. Okey.
Okey lah. Nanti WhatsApp dengan Sifu lah, personal. Okey Sifu, terima kasih. Okey. Ada soalan lain? Sekarang berapa? 10:44. Masih ada masa lagi 15 minit lebih kurang. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Datuk, dia nak tanya ni, apa tu? Macam mana yang tentang pembayaran melalui bank ke pembayaran kereta tu? Macam mana? Bila nak mula? Pembayaran kereta? Pembayaran bank, pembayaran kereta melalui bank. Loan kereta ke apa? Loan kereta ke? Ayalah. Loan kereta. Bayaran bulanan kita, bayaran kita. Bayaran kita bank lah. Anjuran bank kita kan, kita bayar kereta. Oh, guna duit now. Guna duit now. Guna Touch 'n Go duit now. Guna duit now Ya. Boleh bayar. Guna Touch 'n Go duit now. Sudah boleh Boleh, memang boleh. Okey. Terima kasih. Beli je pin Touch 'n Go, menggunakan e-wallet kita Touch 'n Go tu bayarlah kita punya loan bank tu. Kan? Boleh. Okey. Okey, ada soalan lain? Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Sifu. Ya, waalaikumsalam. Saya Pangeran Muhammad Yaakob dari Sepitang, Sabah. Ni, saya punya pertanyaan juga tadi ada berkaitan dengan pembayaran loan kereta di bank. Rata-rata yang saya ketahui sekarang ini kita cuma menggunakan pembayaran melalui TNG kan, ataupun ada lain cara lagi. Sebab TNG tidak banyak bank yang terima ni. Misalnya Hong Leong tidak terima TNG. Tidak tahulah sama ada diorang ada terima duit now ataupun tidak, itu wallahualam. Itu satu. Yang kedua, saya tengok di banyak-banyak negeri di Malaysia, banyak jambatan-jambatan air di setiap negeri sudah mula menerima boleh kita buat pembayaran menggunakan servis air, tapi di Sabah belum ada tersenar jambatan air. Mungkin Datuk boleh ulas yang tu. Sabah punya air tidak masuk dalam kita punya sistem smart CV. Ya ke? Okey. Mana-mana kita nak bayar air ke ataupun elektrik yang ada negeri yang tak sama kan, tak ada senarai dalam smart CV. Saya cadangkan gunakan Touch 'n Go. Kerana Touch 'n Go pun boleh bayar bil. Saya tengok tu hari ada di Touch 'n Go. Contohnya Penang punya air, Pahang punya air, Sabah punya tu ada di Touch 'n Go. Jadi kita top up Touch 'n Go dan terus boleh guna bayaran melalui Touch 'n Go. Sebab kita pun dah dapat bonus kan, melalui kita top up Touch 'n Go kita dah dapat bonus. Jadi di situ kita boleh buat bayaran. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Nanti saya cek. Terima kasih. Sama. Ya, ada lagi tak? Saya petak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu seorang-seorang. Ni Haji Ridwan ni. Ya, silakan. Okey, seorang. Okey, Tok. Okey, saya ada masalah sikit dengan bil bil apa masalah Haji? Tak ada tu kan. Saya dah bayar, contoh bil ni saya dah bayar 4 kali dalam bulan ni lah. Sekali 2 3 kadang saya bayar partial kan. Tapi ada 3 yang bil kelima amount sama. Bila saya bayar dia tak go through. Dia akan kata maximum account per account month exceeded. Apa maksud dia tu? Maknanya saya tak payah bayar. Ini, kita kat sini, saya faham tu. Kita sistem kita ni dia satu bil 1 bulan 1 kali. Dia tak boleh satu bil tu dalam bulan yang sama kita bayar banyak kali. Saya boleh cek Datuk, saya tadi yang boleh tu mungkin rezeki lah. Oh ya ke? Rezeki lah. Sebab sistem kita tak bagi. Ada terlepas lah tu kan. Sistem hanya benarkan 1 bulan 1 bil. Kan? Okey. Itulah. Tapi kadang kalau kita gunakan user ID lain boleh kan? User ID lain boleh lah. rasa sistem pun tak bagi. Sebab dia dah detect apa nama kita punya icon number, icon bill.
Oh, okey. Tak apa. That means saya kena tunggu bulan depan lah, ataupun bayar bayar Apa kita faham orang-orang kita ni pandai-pandai. Yang dia sedikit manipulate lah. Jadi saya buat macam tu. Bonus tu tak boleh bayar banyak-banyak. Saya itulah. Yang last kali saya try tak boleh main account transaction sebab saya pakai user ada lain, ada boleh, ada tak boleh. Itu saya kena tanya lah. Saya jadi explore tu. Okey tu tak apa. Orang-orang saya boleh bayar ada apa dia lah balas melalui bagi TNG apa bayar Jompe ke, itu tak apa, itu last boleh kita gunakan. Dia kena bayar kan? Itu cukup, jangan nanti dia terpotong bil pula nak bayar lebih tapi tak boleh bayar dia potong lah bil. Okey. Okey Tok, okey, terima kasih. Sama Wak. Assalamualaikum Datuk. Salam. Ada 2 soalan. Ya. Yang pertama, Kemboja bila kita boleh masuk? Pasal ada kawan masuk ni ahli Kemboja, dia nak hantar duit ke Kemboja. Macam mana tu? Yang kedua Brunei. Ada ke kita ada dah masuk ke apa? Ada tak seorang masuk dia dari Brunei ni? Itu soalan. Okey, tahniah. Luar negara dah masuk Okey, memang kita dari segi daftar kita tak jadi isu. Kita dah boleh daftar, dia dah beli package kita punya CV ataupun BC tu kan, ataupun tapi dia boleh untuk USD lah. Kalau luar negara dia bentuk USD, kita boleh daftarkan the package tu. Tetapi hanya untuk bayaran, seperti kata tadi, kita luar negara kita belum siap lagi kita punya bayaran lah, PayPal nak boleh masuk. Melainkan kita transfer duit ke sana sendirilah. Dan juga kita nak bayar transfer duit ke negara dia pun kita belum siap sepenuhnya lagi lah. Tapi selagi pendaftaran bonus dia boleh jalan lah macam biasa. Habis gunakan USD. InsyaAllah kita cepat-cepatkan. Terima kasih Datuk. Sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak sambung lagi satu soalan last. Okey, pengalaman saya lah bersama mana-mana bisnes online, kebanyakan syarikat tu menggunakan Tuyu kan, tuyu.com kan. Dia punya website. Jadi kita pun pakai tuyu.com website-nya kan. Jadi dari segi long term apa garanti Datuk dengan gunakan Tuyu ni, sebab saya pun tak faham, tapi itulah yang saya tahulah kata tu. Terima kasih. Okey. Tuyu ni untuk kita lah kan. Tuyu. Jadi insya-Allah long term lah untuk kita kan. Jadi Tuyu tak ada apa pendaftaran biasalah. Macam kita Maybank Tuyu pun dah lama kan dia dulu. Baru ini pun ada. Insya-Allah dia kekal lah sampai bila-bila. Tapi kan kita buka domain lain pun boleh akan datang, contohnya ada keperluan kita smart CV tuyu.com, kita akan boleh buka domain lain tetapi dia akan pergi ke main kita ni juga. Tu hanya alamat saja nak pergi ke bisnes kita. Jadi kita boleh tambah lagi alamat akan datang je kalau ada keperluan. Okey, alright. Okey. Soalan seterusnya Datuk. Okey, kekuatan website untuk kita menyamai dengan aplikasi. Sebab sekarang ni ada beberapa yang kita boleh buat dalam aplikasi yang tak boleh kita buat dalam website. Terutama mereka yang menggunakan iPhone kan. Jadi kalau kita boleh samakan kekuatan dia, apa yang boleh dibuat aplikasi juga boleh buat di website. Bermakna orang-orang yang menggunakan iPhone boleh buatlah benda-benda yang dia tak boleh buat kan. Jadi itu perkembangan syarikat dalam memantapkan lagi website supaya boleh menyamai aplikasi itu. Macam mana tu? Okey, bagus. Memang kita struggle sikit yang tu untuk kita tengah tambah lagi website dia. Boleh ada semuanya dan juga ke iPhone lah. Kan kita tengah buat. InsyaAllah lah kita tengah cubalah ni. Kita tengah siap secepat mungkin. Kerana kita tahu hari ni ramai orang iPhone kecewa sikit lah kan. Orang dah muda kan, dia tak boleh bersama. Kan? Jadi kita cepat-cepatkan lah. Tapi saya kata kalau nak kita carilah Android. Kita tak nak iPhone. Cakap je lah kan, tapi kita nak juga lah. InsyaAllah kita tengah buat ni. Siap kan? InsyaAllah. Cumanya benda tu boleh dibuat kan tu? Boleh. Tengah boleh buat. InsyaAllah. Alright, siapa lagi nak tanya? Ni
5 minit lagi. Datuk. Ya, Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam. Boleh buat iPhone tu bila tu agak-agak sebab saya itu je sebab saya tak ada Android. Sebab Ya, semua keluarga saya pakai iPhone saja. Oh, ni orang kaya ni pakai iPhone ni. Tidak juga. Tidak semestinya tapi terlanjur beli iPhone tak juga. Saya orang susah. Okey, kita cuba cepatkan. Ini bulan sebelum raya ke kalau kita dapat, kita cuba buat sebelum raya. InsyaAllah. Belum raya. Ya. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba. Itu kira cepat tu. Kira cepat tu. Belum raya cepat tu. Sekejap kita cuba ya. Saya bertahan saja ni. Sementara itu dapat kan lalu Android untuk satu family-nya tak ada yang pakai Android. Cari second hand lah. Ada. Second hand saja. Second hand 300 400 dah Yo. boleh pakai. InsyaAllah. Okey, boleh. Siapa lagi nak tanya? Assalamualaikum Datuk. Ada sikit saja. Waalaikumsalam. Hebat orang Seremban. Ada. Tadi Datuk ada mention tentang bank. Ya, bank ada rancangan nak tubuh bank. Agaknya berapa lama tu nak lagi? Lagi satu. Dalam perancangan kita sebelum 5 tahun lah. Berapa tu? Sebelum 5 tahun kita akan dapatkan. Pasal penting, pasal kalau kita ada bank sendiri, maknanya money flow tu kita boleh kontrol. Pasal apa? Sekarang pun kita dah tengok dah 3 bank dekat luar tadi dah collapse. Silver Valley Bank, satu lagi apa Gates Bank apa tu, lagi satu Swiss. Tak lama lagi dia orang predict ada lagi. Jadi nanti bila dah banyak bank dan ekonomi dah mula collapse, dia akan jadi macam Greece dan Venezuela, di mana bank tu akan sekat daripada keluarkan duit. Macam dekat Greece dulu satu minggu boleh keluar RM50 je, $50 saja. Dekat Greece, Venezuela pun macam tu. Jadi kan dekat Malaysia nanti katakanlah berlaku, so bila dia orang sekat, at least kalau kita ada bank sendiri, kita boleh control bank tu. Dan lagi satu kekuatan Smart CV ni, walaupun kadang-kadang kalau komuniti dah banyak, kita tak perlu bank sebenarnya. Bank tu adalah kita sendiri. Antara kita je dalam tu, kalau siapa nak beli, kita boleh ni, siapa nak pinjam duit, kita boleh bagikan dulu. So antara kita ada trust dan macam katakan kita punya kesatuan dalam komuniti tu. Jadi kita boleh pinjamkan dekat kawan-kawan kita tanpa riba, tanpa charge. Besok bila kita nak pakai pula, dia akan pinjamkan. Jadi sebenarnya kalau betul-betul lah komuniti ni bergerak, sebenarnya kita tak perlu bank pun. Yang perlu bank bila nak masuk je, nak beli katakan BC tu, kita nak masukkan duit dalam tu. So bila kita dah bergerak benda tu, dia sendiri akan generate income, dan income yang terdapat tu kita beli lagi dan kita gerakkan antara kita. So sebenarnya tak perlukan bank. Tapi kalau ada bank, lagi senang lah kita punya rancangan tu. Takut jadi macam negara-negara yang Greece, Venezuela dan sebagainya lah, di mana dia hanya kalau Malaysia mungkin dia akan kata RM50 je boleh keluar. Walaupun duit kita banyak dalam tu, juta ke apa, RM50 je boleh keluarkan satu minggu lah. So susah lah. So kerisauan macam tu lah, pasal sekarang nampak trend bank-bank dah mula collapse dekat luar sana. Jadi kerisauan tu ada lah, walaupun kita doa supaya tak berlaku negara kita, tapi kerisauan tu ada. Kalau kita ada bank sendiri, sekurang-kurangnya kita boleh kontrol lah. Kita boleh kontrol ahli-ahli kita supaya boleh menggunakan perkhidmatan tu dengan selesa lah, tanpa sekatan-sekatan yang seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara macam Greece, Venezuela dan sebagainya. Ya, betul. Jadi kita ke arah dunia komuniti. Jadi di komuniti kita ni, aktiviti kita dalam komuniti. Jadi kita dalam komuniti ni mesti ada cukup fasarana untuk kita nak buat apa-apa kan. Jadi salah satunya perlukan bank lah. Jadi kita akan timbulkan bank. Dan juga hari ni kita tengok kalau kita letak duit dekat bank, duit kat bank kita tu bank yang gunakan duit tu untuk dia punya aktiviti lah kan, keuntungan kan. Kita tak dapat untung apa-apa. Malahan kita akan susut nilai. Letak duit kita tu, dia akan susut nilai. Yang untung adalah bank, dia berniaga. Tapi kita susut nilai.
Jadi di sini kita punya platform ni, jalan kita akan datang, kalau kita dengan aset kita sahaja, aset itu mana ke aset kita ni akan bergerak naik. Jadi duit kita akan sentiasa meningkat nilai dia. Berbanding dengan di sana dia tak ada meningkat, di sini akan meningkat. Dan di sini komuniti perlukan bank untuk menyimpan kita punya aset dan juga inilah. Jadi kita perlukan bank akan datang insya-Allah dalam perjalanan lah. Jadi kita nak pastikan komuniti kita ni berjalan dengan lancar. Dan juga akhirnya bank tu akan datang, dia tak ada, kita adalah bank dan kita ada komuniti. Kita hari ni orang dah tahu keuntungan ada kat sini, kenapa nak simpan duit sana kan? Di sana merugikan. Kita kan? Di sini kita boleh untung dan juga duit kita macam hari ni kita beli bangunan, kita beli tanah. Kenapa kita beli? Kerana nak naikkan duit kita lah, kita nak gandakan duit kita. Kan? Itu sebab kita beli property ke aset kan. Kalau kita simpan dekat bank, duit tak ganda. Kita beli benda lain, dia berganda. Tapi Smart CV ni, kita letak dekat Smart CV, kita boleh gandakan duit kita dan kita boleh keluarkan duit tu bila-bila masa dengan jumlah yang kita nak. $10, $20. Kalau kita beli property, 100,000, kita nak keluarkan $10 tak boleh. Tak boleh. Dan juga benda tu susah. Jadi sistem Smart CV ni tempat kita daripada hari ini punya dunia, kita akan berubah ke dunia komuniti yang ada sistem dan juga kita untung untuk semua orang dan kita boleh elakkan riba dan semacam yang Tuan cakap tadi lah. InsyaAllah kita akan buat tak lama lagi. Itu yang cryptocurrency ke tu? Salah satunya kripto. Kripto ni, tujuan kripto ni supaya international boleh bersama dengan kita dan juga jadi duit tu boleh pergi ke luar negara dengan mudah jugalah dan juga meyakinkan orang platform kita ini adalah masa inilah punya sistem lah. Kalau kita dunia kan yang di luar sana dia masih sistem lama kan. Tapi kita ke arah situlah semua insya-Allah. Okey. Last boleh. Ya, sila siapa lagi? Ada lagi? Ya. Sila. Nak ni apa nama Mustaza. marketing tu. Sebab dia belum viral lagi. Kalau ada modal boleh letak depan KCC dekat TV tu. Boleh. Nanti kita letak gambar tuan lah Mustaza pedang Smart CV. Sebabnya Kuku setahun, sebab saya kejap lah pernah buat marketing Kuku setahun dia invest untuk marketing aja 30 million ke 1 year 30 million. Itu Kuku lah, Korea company. Maksud saya memang sekarang ni pasal orang tak nampak lagi, tapi memang saya insya-Allah saya nampak, pasal saya pengalaman BDIG dia komuniti, tahu kan, pernah dengar BDIG kan? Okey, dia komuniti, dia masalah tak boleh masuk China je. Kalau dia masuk dia meletup lah, sebab dia pun memang daripada coin dia boleh beli, dia nak buka pasar, jadi nak beli barang dekat mall dia kena gunakan coin BDIG baru boleh beli barang dekat mall dia. Dia tersangkut dalam situ pasal dia nak berjalan ni bisnes tu kena network banyak. Tapi network dia tak sampai, tak sangkut, tak China tak boleh pergi. Stuck Okey tuan, berkenaan dengan iklan tu, kita kat sini berbeza sikit. Kita tak ada fokus 100% ke semacam Kuku ke company lain kerana dia memang memerlukan iklan kan. Tapi kita kat sini kita perlukan members. Kita lebihkan kepada members sebab kita ada platform kita tu kita punya produk itu dibayar plan, dibayar bonus. Jadi bonus kita tu banyak payout kepada plan. Melainkan kita ada produk kita tu bonusnya kecil je kan, contohnya kan. Kita lebih kepada ni kita boleh gunakan iklan yang besar lah. Tapi insya-Allah akan datang kita kan ada jugalah insya-Allah. Kan, tapi tak adalah kita lebih tumpu kepada members. Ya. Kita lebih kepada networking punya. Share member ke member lah, faham. Dia sebenarnya dua-dua ada kekuatan, members dengan tu pun dua-dua ada kekuatan. Okey. Alright. Saya dalam masa saya tengok mungkin 6 bulan ke setahun lagi letup. InsyaAllah. Okay, Dok.
Okey, baik. Terima kasih. Dan sebenarnya kalau kita manfaatkan cara networking, duplikasi networking, that one boleh lebih cepat daripada cara billboard ke cara billboard atau cara TV sebenarnya. Networking is the fastest kalau nak sebarkan tu kan. 1 cari 10 tu kalau betul-betul dibuat tu cepat tu. Boleh jadi berjuta orang dalam masa yang singkat. Kalau dia aplikasi betul-betul, 1 cari 10 tu, insyaAllah. Sebab syarikat kita ni syarikat networking, so bonus itu dah dimasukkan dalam kita punya bahagian-bahagian yang nak pengiklanan tu dah dimasukkan dalam bentuk bonus, tuan. Kita lah juru iklan syarikat. Kan? Kalau syarikat pergi ke TV ke apa, tuan, nanti orang akan direct kepada syarikat, bukan kepada kita. Kita lah, tugas kita lah beriklan, tuan. Okay. Macam tu. Alright, ada lagi soalan? Ada Sifu. Sila. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey, saya Aimi dari Labuan. Okey, hebat orang Labuan. Kalau sekiranya Datuk mau tambah produk kan, kalau boleh biarlah kopi. Sebab saya tak boleh minum kopi tu. Kopi lain ke apa? Lain kopi. Ya, saya tak boleh minum kopi. Ya? Kenapa jadi kuat yang ada sekarang? So, saya tinggi darah kan. Oh, darah tinggi. Ya. Dia tak boleh minum darah ni. Kalau kopi ni kalau kita ada darah tinggi yang tinggi. Ya. Tak boleh minum. Jadi kalau boleh biarlah kopi lain, kopi kuat juga. Gitu, semua orang. Tidak boleh tu, kopi kuat mesti darah tinggi tu. Kopi kuat mesti darah tinggi. Kopi jantan. Kopi jantan itu tak apa, kau tu kopi biasa. Tak apa, nanti Pak Mawi ada kopi kita ada 5 tu. Ada lain. Ya, ada kopi lain, insyaAllah. Nah, itu saja Datuk. Terima kasih. Sama-sama. Ada lain? Kita dah memang sampai masa ni, tapi kalau ada soalan lagi boleh terima lagi lah. Oh, ada tanya ni, Sifu asal dari mana? Sifu ni orang Sabah tu. Asalnya dari Sabah. Tapi lama di Semenanjung. 91 kah? Dah ada di Semenanjung. Okey, apa soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, kita berhenti di sini. Tak ada kira 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Okay, thank you very much lah tuan-tuan. Jadi kita dah sampai ke penghujung. Tahniah dengan soalan-soalan tuan-tuan itu, dan kita ucapkan terima kasih kepada Datuk yang dapat bersama kita malam ini untuk menjayakan sesi malam ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan tadi, jawapan-jawapan tadi mendapat faedah untuk kita dalam kita membuat marketing kita, kan. Adalah knowledge kita bertambah malam ini, insya-Allah, kan. Dan ini dirakam, tuan-tuan boleh guna video ini untuk tuan-tuan nak bagi kefahaman kepada tuan-tuan punya tim member ataupun prospek lah, kan. Boleh saja, sebab ini dalam YouTube, Sifu akan upload dalam YouTube. Siapa tak tahu, cari saja Sifu Ghani. Sifu Ghani Smart CV, mesti jumpa macam tu. Sifu Ghani Smart CV, kan. InsyaAllah. Jadi sampai sini saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sifu. Selamat menyambut Ramadan, insyaAllah. Sama-sama.